Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tajuk tentang isu penderaan kanak-kanak, di mana noktahnya dan jalan penyelesaiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri Atira Fazlina binti Muhammad Afandi. Nombor matrik saya 23 DIB 22F2034. Nama saya Nurizati Humaira binti Subroto, 23 DIB 22F2033. Nina Tadiji binti Tadiji, nombor matrik 23 DIB 22F2018. Nama saya Nur Syahinda binti Muhammad Noor, nombor matrik 23 DIB 22F2011. Faktor penderaan kanak-kanak. Yang pertama, masalah kewangan. Tekanan masalah ekonomi atau beban kerja yang dihadapi oleh ibu bapa juga sebagai salah satu faktor berlakunya penderaan kanak-kanak. Ramai ibu bapa yang menjadi kurang waras kerana tekanan tersebut. Mereka sering melepaskan tekanan tersebut dengan menyakiti atau memukul anak-anak. Aspek ekonomi memang penting untuk mewujudkan keluarga yang sempurna. Seterusnya ialah kesan terhadap tingkah laku. Anak kecil menderita akibat sering dikasari atau didera cenderung untuk memiliki tahap keyakinan diri yang kurang dan tidak percaya kepada sesiapa sahaja di sekeliling mereka. Hal ini mungkin kerana sukar untuk meluahkan perasaan sebenar sehingga ia mengganggu fikiran dan memberikan tekanan emosi. Selain itu, semakin lama tempoh penderaan ini berlaku, semakin teruk kesannya terhadap perkembangan kanak-kanak. Dalam setengah kes, penderaan ini berterusan sehinggalah anak memasuki alam remaja dan menyebabkan kemurungan yang teruk. Antaranya ialah seperti kesukaran untuk tidur, takut akan sentuhan fizikal. Antara kesan yang terdapat bila dah dewasa, masa tersebut berani mencederakan diri, suka tidur malam, suka menjauhkan diri daripada orang lain, sering rasa gelisah dan murung. Yang pertamanya ialah keadaan fizikal. Peneliti setiap bahagian anggota tubuh badan adalah penting bagi mengenal pasti berlaku perubahan atau penganiayaan. Ia sekaligus dapat melindungi diri mangsa dari terus dicederakan. Kesan penderaan fizikal adalah lebih mudah dilihat berbanding penderaan lain kerana menunjukkan beberapa kesan seperti kesukaran tidur, ialah seperti sukar untuk duduk atau berjalan, menahan sakit, lebam atau bengkak, cedera atau berdarah. Dalam hal ini, anak kecil mungkin takut dan tidak akan memberitahu kepada sesiapa tentang masalah yang dihadapi. Mereka mungkin merasakan bahawa tiada siapa yang boleh membantu atau orang sekelilingnya juga tidak boleh dipercayai atas kesan dari penderaan tersebut. Jika anda mendapati anak anda sering menangis apabila pulang dari pusat remajagaan tersebut, terdapat kesan lebam atau kecederaan, dapatkan penjelasan daripada pihak pengasuh. Periksa kebenaran setiap aduan yang diperkatakan oleh pengasuh tentang anak sering berkelakuan negatif dan tidak sama dengan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merupakan realiti yang membimbangkan dalam masyarakat masa kini. Kanak-kanak sebagai kumpulan yang paling terdedah sering menjadi mangsa rawatan yang berbahaya, termasuk perabaian, penderaan fizikal, emosi dan seksual. Perabaian boleh berlaku apabila keperluan asas kanak-kanak diabaikan, apabila penderaan fizikal termasuk keganasan fizikal yang boleh memberi kesan fizikal serta-merta. Penderaan emosi merangkumi aspek psikologi seperti penghinaan dan penindasan emosi yang boleh menjejaskan perkembangan mental kanak-kanak. Manakala penderaan seksual pula merupakan satu kezaliman yang merosakkan integriti fizikal dan emosi kanak-kanak. Yang kedua, pertengkaran. Ini bermaksud bahawa ibu bapa yang menghadapi tekanan sama ada di tempat kerja, pertengkaran suami isteri dan sebagainya akan menyebabkan anak mereka menjadi mangsa melepaskan gerak. Menurut kajian saintifik terhadap otak manusia, apabila seseorang itu tertekan terhadap situasi atau masalah yang dihadapi, maka otak mereka tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Maka dengan itulah segala tindakan yang dilakukan adalah berunsur memberontak. Beberapa jalan penyelesaian bagi isu penderaan kanak-kanak ini. Jadi yang pertama, masalah penderaan kanak-kanak boleh diatasi dengan memberikan pendidikan
tentang penderaan kanak-kanak kepada orang ramai. Untuk maklumat semua, penderaan ini boleh berlaku di mana-mana sahaja, sama ada semasa mereka bersama keluarga, di pusat jagaan ataupun di sekolah. Oleh yang demikian, pendidikan melalui media massa dan juga media sosial adalah mustahak untuk memberi kesedaran tentang perkara ini. Mengatasi masalah penderaan kanak-kanak adalah dengan memudayakan perkhidmatan kaunseling untuk semua lapisan umum masyarakat. Jika dinilai kebanyakan kes penderaan berlaku disebabkan oleh pendera mempunyai masalah kesihatan mental atau tekanan jiwa, masyarakat kita masih mempunyai stigma seperti golongan lelaki perlu bekerja keras untuk menampung keluarga tanpa memikirkan kesihatan jiwa dan raganya. Penderaan kanak-kanak. Undang-undang berkaitan penderaan kanak-kanak berbeza-beza mengikut negara dan wilayah. Walau bagaimanapun, terdapat undang-undang dan dasar-dasar yang bertujuan untuk melindungi kanak-kanak daripada penderaan. Beberapa undang-undang dan inisiatif yang biasanya terdapat. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Kanak-kanak. Ia adalah biasanya termasuk undang-undang yang memastikan hak asasi kanak-kanak, melindungi mereka daripada penderaan fizikal, seksual, emosi atau pengabaian serta memberikan perlindungan dalam sistem kehakiman. Yang kedua, Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga, iaitu terdapat undang-undang yang menyentuh aspek keganasan dalam rumah tangga yang juga melibatkan kanak-kanak sebagai mangsa atau saksi. Dan seterusnya, ketiga, Undang-Undang Perlindungan Sosial, iaitu inisiatif yang melibatkan agensi sosial atau kesihatan awam untuk melindungi kanak-kanak daripada keadaan rumah tangga yang tidak selamat atau situasi yang boleh mendatangkan penderaan kepada kanak-kanak tersebut. Yang keempat, Undang-Undang Khas Atas Dasar Sekolah. Sekolah seringkali mempunyai undang-undang atau dasar-dasar yang melindungi kanak-kanak daripada penderaan di persekitaran pendidik. Undang-undang yang disebutkan itu tadi adalah contoh umum dan berbeza di setiap negara. Penting untuk merujuk kepada undang-undang tempatan dan agensi yang berkenaan untuk maklumat yang tepat tentang undang-undang perlindungan kanak-kanak di sesuatu kawasan. Kesimpulan berdasarkan isu ini, penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan keji yang dilarang keras oleh agama. Hal ini kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk menjahanamkan aset penting negara pada masa akan datang dan memusnahkan keturunan kita sendiri. Ingatlah, anak-anak merupakan amanah Allah SWT yang sangat suci dan bersih. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang yang baik atau sebaliknya. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif semasa kecilnya, tidak mustahil mereka akan menjadi lebih ganas apabila meningkat dewasa.